Banyak benda lah. Dia macam satu bangunan tahu. Dia ada bangunan, dekat dalam bangunan tersebut ada macam-macam lah sejarah tentang Doraemon dan sebagainya, patung-patung. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, welcome back to Mr. AA Jalan-Jalan. Siapa saja yang baru mengikuti channel ini, saya ialah Mr. AA. And then siapa yang baru mengikuti channel ini, Mr. AA harap korang boleh tekan butang subscribe dan sila tekan butang loceng untuk terus mengikuti channel ini. Okey, Mr. AA akan teruskan tentang penceritaan ataupun perjalanan Mr. AA di Tokyo pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga ialah 5 Disember 2016. Dia lebih kurang beberapa tahun yang lepas dan lebih daripada 5 tahun yang lepas, di mana kenangan ini masih tersimpan lagi dalam sanubari Mr. A rasa seronok sangat berada dekat Japan ni, dekat Tokyo, Japan ni, sebab kenangan dekat sana banyak mengajar Mr. A tentang kehidupan sebenarnya. Sebab Mr. pergi seorang diri and then menggagahkan diri Mr. berada di tempat orang. Okey, untuk hari yang ketiga ini Mr. pergi sedikit keluar daripada kawasan Tokyo, di mana hari kedua pada malam sebelum tidur tu Mr. sempat lagi grab pergi ke Lawson Mart, di mana Mr. beli tiket untuk pergi ke muzium Doraemon kan, ataupun Fujiko kan, muzium tersebut. Tempat itulah yang pertama Mr. pergi. Okey, sebenarnya ada dua tempat, tapi tempat yang pertama Mr. pergi ke muzium tersebut. Untuk pergi ke muzium tersebut, Mr. AA ambil train daripada Shinjuku Station, di mana Mr. A menggunakan Odaiyu Line. Odaiyu Line ni warna biru sebab dekat sana dia ada berapa line station, kiranya macam line station kereta api lah kan. Mr. A pilih yang warna biru sebab dia akan melalui kawasan yang akan Mr. A pergi, iaitu Mukogao Kayuyen Station, di mana sampai dekat situ Mr. A berhenti dekat station tersebut. Kos dia lebih kurang 250 yen saja. Okey, sebenarnya apabila waktu Mr. AA sampai tersebut, Mr. AA tersalah ambil train. Sebenarnya Mr. A dah terlepas sikit train, tapi Mr. A sempat lagi bertanya dengan budak yang ada dalam train tersebut, dah lalu tak train ni? Sebab Mr. A macam confused sikit dengan, sebab mereka kan menggunakan bahasa mereka untuk menyebut perkataan-perkataan tu. Kadang-kadang kita tak fasih sangat dalam bahasa Japan, kita pun macam confused. Bahasa dia hampir sama saja, bunyi dia, bunyi ayat dia kan. Sebab tu Mr. terlepas satu train and then Mr. berpatah balik semula. Nasib baik dapat berpusing balik ke tempat tersebut. Alhamdulillah, selepas tanya dengan orang yang ada dalam train tersebut, dia beritahu Mr. dah terlepas ni. So Mr. pergi balik ke berhenti and then ambil train yang pulang semula ke kawasan yang sepatutnya. Alhamdulillah selamat sampai dekat area train yang sepatutnya, iaitu menggunakan Odaiyu Line tadi. Alhamdulillah Mr. sampai dekat kawasan yang sepatutnya. Sampai dekat situ Mr. pergilah menapak kaki. Sebenarnya Mr. A sempatlah berjalan kaki. Sebenarnya masa Mr. A on the way pergi ke area
museum ini Mr. AA telah terlepas trend. Pada awalnya Mr. AA dah tersilap untuk menggunakan trend, and then Mr. A tanyalah dengan budak yang ada dalam trend tersebut, and then budak tu pun bagi tahu Mr. A dah terlepas station. So Mr. A kena berpatah balik. Alhamdulillah ada orang yang membantu Mr. A untuk berpatah balik. Bagi Mr. A macam semangat mereka membantu ni, mereka tak kira orang tahu. Mereka macam walaupun mereka tak faham bahasa kita, bahasa Inggeris, Mr. A menggunakan bahasa Inggeris, mereka faham perkataan Mr. A, sikit perkataan, mereka cuba membantu dengan sebaik mungkin. Itu yang bagi Mr. A sangat salute lah dengan sikap menolong orang Japan ni. Walaupun mereka tak faham bahasa Inggeris, tapi mereka cuba untuk menolong siapa saja yang ingin bantuan. Terima kasih banyak-banyak Mr. A ucapkan buat orang yang membantu Mr. A sepanjang berada dekat Japan ni. Sampai je stesen Mukogawakayuan, iaitu Mr. A pun keluar daripada stesen tersebut. Kita kena menapak berjalan kaki. Dia ada satu lorong, kiranya lorong macam berjalan kaki dekat tepi sungai. Kalau kita tengok dekat lorong lebih kurang macam menghadang sungai tu kan, pagar-pagar, kita akan perasan tahu ada bentuk macam Doraemon, yang Doraemon terbang tu. Itu ialah perjalanan kaki untuk pergi ke kawasan museum tersebut. Dari situlah kita dapat tahu, dapat trace laluan untuk pergi ke kawasan museum tersebut. Jadi Mr. A dah agak dah, ni memang dah ada rupa bentuk Doraemon sedang terbang menggunakan helikopter dia kan. So Mr. A dah dapat agak alhamdulillah ada kawasan ni lah yang sepatutnya. So sepanjang dekat sungai tu Mr. A sempatlah snappy picture, and then berjalan sampai laluan yang sepatutnya sepanjang dekat tepi sungai tersebut. So alhamdulillah dapat sampai dekat museum Doraemon tersebut. Apabila Mr. A masuk dalam museum Fujiko tersebut, berbaris jugalah sebenarnya. Pada awalnya Mr. A fikir ada tak orang yang akan pergi ke museum Fujiko ni. Rupa-rupanya ramai juga orang yang pergi. Bayangkanlah masa Mr. A sampai tersebut awal pagi, lebih kurang pukul 9 pagi, 9 lebih macam tu kot, dah berbaris orang. Mesti dah berada di barisan yang agak panjang sikit. So rasa excited sangat apabila melihat orang tempatan sendiri pun ada pergi ke situ. Mereka bawa anak-anak mereka untuk pergi ke dalam museum tersebut. Dalam museum tersebut sebenarnya kita tak dapat ambil gambar. So Mr. A tak dapatlah ambil gambar untuk yang dalam museum tersebut. Dia ada banyak benda lah. Dia macam satu bangunan tahu. Dia ada bangunan, dekat dalam bangunan tersebut ada macam-macam lah sejarah tentang Doraemon dan sebagainya, patung-patung Doraemon. And then dia ada satu lagi space dekat luar, yang itu ialah kawasan yang kita boleh bergambar, di mana Mr. A dapatlah ambil gambar, beberapa gambar dekat situ. Di samping itu juga Mr. A sempatlah berkenalan dengan seorang kawan ni. Dia ialah orang orang China, tapi dia menetap dekat Australia, di mana dia pergi sekali dekat museum tersebut. So Mr. A sempatlah berbual dekat dia. Sebab masa Mr. A berjalan-jalan tu, Mr. A sempatlah minta tolong ambil gambar dan sebagainya. Dia minta ambil gambar, dia tolong ambil gambar, and then kita orang berbual sikit. So Mr. A tahulah, tak ingatlah apa nama dia. Yang pasti dia ada cerita yang dia ialah orang China tapi menetap dekat Australia, tapi datang dekat Japan untuk bercuti lah, untuk melihat keadaan dekat sana. Kita orang just chit-chat sekejap saja, sempatlah snappy picture bersama sekejap. Selepas tu Mr. A habiskan perjalanan dekat dalam museum tu lama juga sebenarnya, sebab kita nak menikmati macam mana keadaan museum tersebut. Bukannya mungkin bagi Mr. A pengalaman tersebut mungkin sekali kot dalam hidup Mr. A akan merasai pengalaman tersebut. Selepas itu ataupun selepas ini, tahun 2016 tersebut, Mr. A rasa
ada ke misalnya akan pergi ke tempat tersebut lagi, tak tahulah misalnya dapat tak, berpeluang lagi tak misalnya nak pergi ke Japan lagi kan. And then mana tahu itu ialah yang terakhir sekali, misalnya gunakan sebaik mungkin masa yang ada. Sebab itulah masa dalam muzium tersebut pun memang agak lama juga Mr. A gunakan. Next, Mr. AA pergi ke Yokohama daripada kawasan muzium tadi, di mana Mr. A pergi ke area stesen Shukugawara Station. Ingat kan senang sebenarnya pergi ke Yokohama. Nasib baik sebenarnya masa Mr. A dalam perjalanan pergi ke stesen ke Yokohama ni, saya sebenarnya confused lagi untuk pergi ke Yokohama. Sebab apabila saya gunakan train tersebut, train dia boleh berubah tahu. Misalnya salah masuk train, and then masa menggunakan train tersebut, saya menggunakan train yang laluan yang lain, and then tanyalah dengan seorang makcik tersebut, rupa-rupanya saya dah salah laluan tahu. Dia pun apabila berada dekat satu pit stop, dia tarik tangan saya cepat-cepat suruh saya keluar tahu. Walaupun saya bercakap dengan dia seperti ayam dan itik sebenarnya, tapi bagi saya semangat mereka membantu orang luar yang dah mereka tahu sesat nak pergi ke mana. Saya hanya bagi tahu Yokohama, dia tarik tangan saya, and then dia tunjuk-tunjuk pergi ke area keluar ke sana, and then saya keluarlah daripada train tersebut, and then bila dekat luar saya tanyalah dengan petugas dekat stesen tersebut. So petugas dekat stesen kereta api tersebut pun bagi tahu, oh Yokohama laluannya yang sebelah ini, pergilah saya ke laluan yang sepatutnya. Alhamdulillah saya akhirnya sampai dekat Yokohama station dengan selamatnya. Pada awalnya saya fikirkan Yokohama ni bandarnya kecil. Expectation vs reality sebenarnya jauh daripada expectation Mr. AA. Rupa-rupanya Yokohama ni kalau dibandingkan dekat Malaysia dengan Malaysia lah, Yokohama ni macam satu bandaraya metropolitan yang besar juga, macam KL juga. Bayangkanlah jalan raya dekat sana bertingkat-tingkat. Dari stesen tersebut misalnya pergi ke satu shopping mall tahu, keluar daripada stesen shopping mall tersebut misalnya boleh tengok ada jalan raya tu sampai 4 tingkat tahu, dia laluan ke sana kemari. Bayangkanlah kawasan kemajuan kawasan tersebut sangat-sangat majulah. Tapi Yokohama ni dia taklah busy sangat macam dekat Japan. Kawasannya agak sunyi, bagi misalnya agak sunyi. Kawasannya agak sunyi, dia menghadap ke area tepi, ke area laut lah, di mana kita dapat tengok macam pelabuhan, nampak sikit macam tenang, sangat tenang kawasan tersebut. Bagi saya seronok berada dekat situ. Saya sempat spendkan masa dekat tepi-tepi area Esplanade. Dia lebih kurang macam Esplanade lah, macam kita area tepi sungai. Kita dapat rasai, kita dapat dengar bunyi kapal-kapal lalu dekat area tepi-tepi Yokohama tersebut. Best, sangat best dekat tersebut. Tambah-tambah waktu tu kan musim luruh, and then angin dia bukannya angin yang macam dekat negara kita. Dia apabila tiupan angin tu, kita rasa seperti dalam aircon tahu, walaupun kita berada dekat luar, tapi keadaannya sejuk sikit. Walaupun misalnya sebenarnya dah pakai pakaian yang agak tebal sebenarnya dekat luar tersebut, tapi rasa memang agak sejuk sedikit lah. So dekat sana sempatlah beli onigiri, sebab misalnya dekat sana memang beli makanan yang paling mudah lah, onigiri yang kosong lah, inti yang kosong, bukannya inti yang ada makanan yang lain, inti yang lain. Sebab misalnya nak elakkan, takut tiba-tiba dia letak benda yang non halal kan. Dia ada banyak jenis onigiri, tapi pilihlah yang sesuai. Tambahan onigiri ini ialah nasi kepal yang paling murah yang dijual dekat mana-mana Lawson ataupun Speedmart dekat sana. Macam kita famous dekat kita macam
7E. Dekat Japan dia tak banyak 7E sebenarnya. Jadi dekat sana kita pergi ke Lawson, belilah makanan yang kita rasa murah, yang sesuai. Murah kiranya berapa ratus yen tersebut jugalah rasanya untuk spend tersebut kan, untuk satu tu. Ok, balik daripada Yokohama, Mise pergi ke area Shinjuku semula, di mana Mise sempatlah pergi ke Daiso, di mana dekat Daiso ni ia ialah, kalau kita dekat Malaysia adalah Daiso, tapi dekat Japan kita tahu kan Daiso sebenarnya berasal daripada Japan. So dekat Japan ni ada satu butik ataupun pasar raya Daiso yang paling besar. Misalnya sampai dekat area Shinjuku, daripada Shinjuku tadi, daripada Yokohama pergi ke Shinjuku dah lewat petang dah, sampai dekat situ misalnya masuk pergi ke Daiso untuk beli beberapa barang, sebab misalnya dah fikir nak beli barang-barang cermata untuk family and then saudara, kawan-kawan dan sebagainya. Dekat Daiso ni lah yang macam agak murah sikit lah berbanding dengan tempat lain. Dekat dalam tersebut dia memang ada beberapa tingkat lah kita dapat pergi, and then kita ramah mata tengok. Dia lebih kurang macam kedai dekat Malaysia, lebih kedai DIY, lebih kurang sama juga. Tapi dia macam satu mat yang besar tau. Macam tu lah lebih kurang Daiso tersebut dekat sana. Memang banyaklah barang-barang yang dijual dalam pasar raya tersebut. So selepas balik habis daripada Daiso, itu saja saya pergi balik semula ke kawasan penginapan. Sekian saja penceritaan ataupun macam mana kisah perjalanan Mr. AA. Bagi Mr. AA banyak kenangan yang Mr. AA rasa yang mengajar Mr. AA, memberi Mr. AA tentang seperti kemanusiaan. Satu ialah walaupun kita tak mengenali orang tersebut, apabila kita tahu ada orang sedang ataupun ingin meminta pertolongan, kita cuba bantu dengan seikhlas mungkin. Bagi misalnya masyarakat dekat sana, mereka membantu setiap manusia yang ingin mendapatkan bantuan dengan mereka tu tanpa dipaksa tau. Mereka bantu dengan sepenuh hati, sampaikan mereka membantu tu sampai kita selesai masalah tersebut. Sekurang-kurangnya kita sampai dekat satu tempat yang mereka rasa kita dah selamat. Yang itu misalnya rasa yang bagusnya ada dekat sana. Misalnya rasa selamat sangat-sangat, walaupun misalnya banyak dah tersesat dekat sana. Baru hari ketiga kan dah hari ketiga sesat lagi, and then masih lagi ada orang yang bantu. Bagi misalnya inilah yang misalnya banyak pelajari dekat Tokyo, dekat Japan, di mana misalnya rasa terhutang budi sangat-sangat apabila melihat culture masyarakat Japan dekat sana. Dalam kesempatan video ini, misalnya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat orang yang membantu misalnya sepanjang berada dekat Japan sana. Misalnya tahu misalnya mungkin tak akan berjumpa dengan orang tersebut, mungkin satu hari ataupun dia ada melihat video ini dan sebagainya. Misalnya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana membantu misalnya panjang berada dekat Japan. Ok, kita jumpa lagi untuk next penceritaan. Ok, tada, Assalamualaikum.